Hi, Assalamualaikum dan very good morning. Um, saya Muhammad Syafiq Aiman. Sekarang saya sedang mengadakan saya merupakan postdoc di University of Dundee, Scotland, University United Kingdom. Sorry, sebab saya dengar two voices daripada two browser yang saya buka ni, tapi tak apa. Saya baru saja menyelesaikan PhD di University College London di United Kingdom dalam bidang penyelidikan action research, dan Dr. Zaila merupakan one of my inspired dalam karier saya lah. Dan saya banyak menggunakan penyelidikan tindakan sejak daripada bila saya graduate daripada IPG, and then saya melakukan penyelidikan tindakan dalam bidang sarjana iaitu master, dan akhirnya saya berjaya menyiapkan PhD dalam action research di luar negara. So saya memilih kajian tindakan kerana ia merupakan satu kajian yang saya rasakan bersesuaian di peringkat apa yang kita katakan sebagai institusi pendidikan, dan ia sangat dekat kepada penyelidik. Rather than you doing like conventional research yang memerlukan anda mengkaji sampel yang luar daripada bilik darjah ataupun luar daripada setting yang anda berada, kajian tindakan membolehkan anda untuk melakukan kajian terhadap amalan anda sendiri. Sebab itulah I have been very passionate about action research, and then I'm willing to do this project with Dr. Zaila, and of course with Dr. Satira, that has been long passionate about this action research. Itu je? Itu je kot. Okay. For now. Okay, itu lebih kuranglah pengenalan daripada kami. Kami consider sebagai coaches lah, jurulatih anda. Bersedia untuk coach lah, mengecoach dia apa ni, dia bukan membimbing lah, dia coach ya. Coach. Sebab anda semua mungkin dah ramai dah buat kajian tindakan ya. Alright. Pemenangan saya ni terbahagi kepada dua. Yang pertama, saya akan menceritakan dulu tentang program ini secara helikopter view-nya, dan kemudian tentang kursus ini. Okay. Kursus ini sebenarnya ada 3 fasa utama. Yang pertama ialah bahagian saya. Bahagian saya akan menerangkan tentang macam mana kita nak bermula, nak masuk gear 1. How do we start kita punya project? How do we begin our action research? How do you write the purpose of research? Okay, how do you identify your intervention? Itu bahagian saya. Nak masuk gear 1. How do you begin to embark on this project? Okay. Bahagian 2 nanti oleh Dr. Satira pula, dia akan tengok dari segi dia punya bahagian kedua. Bila kita dah identify, mestilah kita dah tahu identify apa benda kita nak buat. Of course, what kind of data you nak ambil, macam mana you nak collect, macam mana you nak analyse, apa benda yang you nak kena tengok. Okay, itu lebih kepada kaedah dia, methods dia. Saya punya macam intro. Dan nanti bahagian Dr. Syafiq Aiman, dia akan tunjuk macam mana kita nak menulisnya, dari segi reportingnya. Dia reporting ni, action research ni ada banyak style, banyak gaya. Mungkin Dr. Syafiq akan tunjukkanlah beberapa style itu yang tuan-tuan pilih. Okay, hopefully nanti, okay, dan kita akan berinteraksi juga melalui Google Classroom, di mana di dalam bila kita nak membuat sesuatu project, of course kita nak ada nak tahu di mana peringkat-peringkat anda, where are you punya improvement. Definitely akan ada sedikit, bukan banyak lah ya, task-task tertentu yang anda kena buat. Sebagai contoh, selepas habis sesi saya ini, of course anda kena buat sedikit task untuk menjadi prerequisite ya, menjadi tiket nak masuk dalam kelas yang kedua nanti.
Ya, jadi kita tak naklah di sini anda hanya menonton dan do not participate di segi penghasilan produk. Ya, jadi itulah ideanya. Jadi inilah the main 3 courses akan dikendalikan oleh kami sebagai jurulatih. Okey, itu di segi proses bengkelnya. At the end of the day nanti dia punya produk hasilnya kita akan mengusahakan di samping kita ultimate goal kita nak menghasilkan satu dokumen, satu buku, tak buku pun modul pedagogi pandemik, koleksi daripada penulisan-penulisan anda kita akan bukukan dan di samping itu artikel-artikel yang kita semak, yang kita pilih, kita akan bawa angkat untuk publish di peringkat jurnal-jurnal kajian tindakan peringkat antarabangsa. Okey, ini akan kita dibimbing oleh Dr. Syafiq Aiman. Apa prosedurnya supaya kita dapat naik tarafkan kita punya penulisan tu untuk diangkat masuk ke dalam jurnal-jurnal peringkat yang berwasit di peringkat antarabangsa. Okey? Itu dia punya dari segi carrot dia lah. Ya. Nanti anda semua dikira sebagai co-author. Ya, kita semua sebagai penulis bersama. Kami tiga akan masukkan juga bahan-bahan. Sebab ini juga adalah sebahagian daripada projek kajian tindakan kami. Bagaimana kami tujuan kajian ni adalah bagaimana untuk akhirnya nanti sesi macam mana kita buat sesi coaching untuk membimbing guru menghasilkan penulisan kajian tindakan. Okey. Itu bahagian dia punya kursusnya. Jadi apa tujuan projek ini? Tadi pun saya dah cerita di peringkat awal. Okay, tujuan projek ini saya tak nak cerita banyak pasal ni, pasal saya nak masuk pada konten ya. Nak masuk kepada slide saya. Tujuan projek ini adalah untuk mengumpulkan saya selaku jurulatih, nak mengumpulkan kami, nak come up with the 3 orang ni energi untuk buat program ini. Hari ini pun dah beberapa kali kami berbincang di alam maya. Okey, untuk kita nak dokumenkan tulisan-tulisan kajian tindakan anda di Malaysia untuk kita jadikan bahan rujukan nanti. Kita nak bagi buku ni ya kepada JPN, kepada universiti, kepada IPG, kepada PPD untuk sebab pandemik pedagogi ni tak ada lagi bahan-bahan ilmiah akademiknya di Malaysia. Kita lah nak mengangkat ni melalui anda semua, cikgu-cikgu ya. Okey, macam mana saya nak tengok slide Kita masuk kepada slide. Ni saya dah masuk dah ni. Apa benda kajian tindakan ni? Saya tak nampak lah Syafiq. Mana Saya tak nampak. Presentation. Boleh buka slide? Macam mana saya nak tengok slide tu besar I cannot see the slide. Pasal slide dia jadi kecil je. Syafiq, can you open the slide? Slide macam mana nak jadi besarkan dia? Doktor kena tekan dekat slide tu. Oh, dekat slide tu. Oh, dia tak boleh besar lah. Meaning saya tak nampak apa pun. Macam mana nak jadikan dia satu skrin Saya nampak satu skrin. Doktor tukar pada layout. Tukar layout. Tukar layout. Ya. Pergi dekat yang titik 3 tu. Titik 3 tu change layout. Pergi kat spotlight. Jadi dia akan nampak satu je. Nampak satu. Sebab ini dikawal oleh Dr. Syafiq ya. Oh, I see. Dia kena off-kan grade. Grade tu kena off-kan. Grade off-kan Yes. off-kan grade. Off-kan grade. Lepas tu pergi dekat layout tu change layout. Okay. Sebab doktor guna akaun lain kan? Ini e-pembelajaran punya akaun. You potong grid tu kat belah kanan atas tu. Disable kan dia. Lepas tu change layout. Bukan doktor ke yang kena buat? Oh, saya kena buat saya dah nampak besar dah. Tapi nampak gambar kamu yang besar. Slide tak nampak. Tak boleh baca pula lah. Tak nampak. Nak jadikan slide tu di tengah. Besar. Sebab tak boleh baca. Dia duduk kat tepi macam ni. I tunjuk dia punya gambar. Ni tak nika pasal change layout. And then doktor kena macam ada pin.
Macam mana sudah. Tapi benda-benda ni kita tak test tadi. Macam mana nak besarkan ni? Siapa tahu? Aduh. Sekejap. Nak besarkan slide ni. Wah, ini problem ni Masa tak boleh baca lah. Tak, orang lain boleh baca tak? I rasa orang lain nampak, I je tak nampak. Boleh je baca. Boleh baca. Tapi saya tak nampak. Saya tak nampak slide. You tak nampak slide? You cuba off kan you punya grid line tu. Dah off. So sepatutnya you boleh nampak. Dapat kecil. Nampak kecil? Mungkin I buka dekat phone lah kot. You ni dulu, keluar daripada present tu, buat lagi sekali. Sebab yang present orang lain. Oh, sebab kita tak pernah lagi, tak apa, I cari dekat I punya phone. okay. Okay, tak apalah. I tengok dekat phone. Okay, yang penting you all nampak Nampak. Nampak presentation nampak Nampak, clear. Okay, cantik. Tak apa, saya tengok dekat phone. Okay, yang penting you all nampak saya tak cakap. Berpeluh. Pasal technical. Aku tak nampak presentation. Okay, Alhamdulillah. Alright. Okay, ada beberapa perkara yang saya nak sampaikan. Nombor 1. Hopefully after this session, kita boleh jelas apa beza kajian tindakan dengan kajian yang biasa. Ya. Yang kedua, macam mana nak tulis? So, bila kita nak bermula kajian tindakan, mesti nak tulis refleksi. Macam mana nak mula tulis? Kalau buat puisi tu ada cara dia Kak Amran. Tapi kalau nak buat kajian, dia nak kena tulis refleksi. Macam mana nak mula? Okay. Yang ketiga, macam mana kita nak identify fokus? Nak zoom. Tapi yang ini mudah pasal kita dah tahu dah. Kita akan zoom kepada pandemic pedagogy. Kemudian yang ramai yang masalah ialah bila dia nak tulis. Bila nak tulis tujuan kajian. Tujuan kajian ini kalau dalam kajian is the most important thing. In any research, the purpose of research is the most important. Because dia akan menentukan. Penulisan purpose akan menentukan what design you want to use. Ini besar pula. Wah, Alhamdulillah, macam mana pandai anak murid. Itu anak murid Dr. Zaila ni. Okay. Jadi kalau macam purpose-nya to what extent, sejauh mana, itu bukan kita tahu dah, itu bukan kajian tindakan. Itu mungkin kajian eksperimen bagi contoh ya. Jadi purpose tu sangat penting dan akhir sekali macam mana kita nak identify strategi. Okay, inilah saya nak ceritakan dalam setengah jam ni. InsyaAllah. Okay, doakan. Teruskan, next. Next, okay. Apa yang dimaksudkan dengan pandemic pedagogy ni? Sebab dalam education tak ada satu formula one fit all. Maknanya you pakai dekat Taman Tasik, you kena boleh pakai dekat katakan dekat Sarawak, tak ada ya. Sebab pandemic pedagogy ni ini dia punya some of the istilah lah ya. Anda boleh baca, tapi yang penting pandemic pedagogy ni strategi yang cara kaedah mengajar yang kita buat semasa PKP je lah. Masa pandemik ni tak boleh bersemuka dengan pelajar. Jadi sekarang ni kalau orang nak buat PhD lah, nak buat master, bukan main banyak isu ya, yang boleh kita guna kajian tindakan. For example, kalau dalam co-curriculum, dalam sukan, macam mana sekarang nak buat co-curriculum? Macam mana nak buat sukan waktu pandemik? Kajian tindakan kita boleh guna. Okay, apa strategi yang kita nak pakai masa pandemik ni ya. Okay, next. Ini apa ni? Ini contoh bilik darjah yang baru lah ya. Okay, slide sebelum tu tengok. Saya pun first time tengok pasal ini diedit oleh anak murid saya ni. Tengok Ini contoh cikgu, ini green screen kan, hari tu kita baru ini teknologi yang terkini yang kita guna untuk pandemik ni lah. Dia punya alatan-alatannya daripada whiteboard kita bertukar kepada green board ya. Okay, next. Okay. Ini antara contoh-contoh pedagogi pandemik yang saya semalam ketika saya buat
saya buat saya punya PowerPoint ni, saya browse anak-anak murid saya punya Facebook, saya tengok especially yang orang Sabah Sarawak ni. Kita di Malaysia ni ada lagi tempat yang tak ada internet. Adalah about 18 to 20% masih lagi tak ada internet. Macam mana kita nak buat classroom? Saya bila melihat ni, saya rasa terharu melihat anak-anak murid saya yang menggunakan kaedah apa tu? Kaedah pergi individual, dia orang boleh buat individualized learning, ada packet apa tu? Tugasan yang dihantar sendiri ke rumah-rumah. Okay, itu juga merupakan strategi pandemik. Ini contoh-contoh lah. Ini bagi tempat-tempat yang saya fikir tempat-tempat yang tak ada coverage internet. Saya pun tak terbayang ada orang boleh buat macam ni. Okay, yang mungkin kalau dulu kita dengar gaya adabi kan, yang post. Kita dah balik kembali. Kita boleh juga guna di samping bawa motor, ada juga yang boleh gunakan perkhidmatan pos laju dan sebagainya. Sebab sekarang ni pos laju ke mana ceruk Malaysia pun boleh sampai. Benda-benda ini yang kita nak ceritakan pada orang luar sana, cikgu-cikgu di luar sana yang tak ada idea. Mungkin orang luar negara. Macam mana? Sekarang ni Malaysia pun dah jadi center of, orang dah melihat dah Malaysia ada. Orang kat jauh-jauh pun tengok apa Malaysia buat. Macam mana kita menangani COVID. Okay? Tak semestinya negara-negara yang maju tu dia tahu cara dia terbaik. Tak semestinya. Okay, mungkin kita Malaysia ada pedagogi pandemik yang istimewa. Jadi kalau kita tak dokumenkan benda-benda ni, alangkah sayangnya. Jadi itu sebab saya mengambil kesempatan mengajak Syafiq dan Satira, cuba kita bantu bimbing cikgu-cikgu ni macam mana kita nak dokumenkan. Tapi dalam bentuk ilmiah. Kita tak, kalau lagi you buat bentuk laporan biasa, macam laporan kurikulum, siapa nak baca? Macam kita nak benda ni dibawa ke dalam jurnal berwasit supaya orang dapat sebar luas lebih banyak. Oh macam ni orang buat, oh orang pakai gaya post, oh pakai motor. Okay, mungkin apa tu? Sekarang ni kita tengah bereksperimen. Mungkin di luar, macam di Seremban, di tempat anda semua yang boleh ber-Google Meet dengan saya ni, mungkin anda menggunakan digital. Ada banyak ini lagi benda-benda ni yang kita nak dokumenkan. Okay, next. Syafiq, next. Okay. Tadi saya bercakap tentang laporan co-curriculum. Dia ada beza. Ya, dia sama tapi tak, dia macam sama tapi tak serupa. Research and report. Ada tak sini? Boleh tak bagi saya, siapa tahu? Apa beza research and report? One word. Boleh tuliskan jawapan tak? Ataupun siapa nak jawab, bagi angkat tangan ke tunjuk? What is the difference between research and report? What is the one thing differentiate these two dua perkara ni? Alah, biar saya tanya, saya jawab lah susah sangat. Okay. Okay, research dia kata ada rujukan, ada teori, data. Ya. Okay. Semua, dua-dua ada data. Research ada data, report ada data. Research ada rujukan, okay. Kaedah penulisan, research intervention. Okay. Sebenarnya yang membeza dia sama je. Ya. Biasa kita biasa buat report, cikgu banyak report buat. Okay. Banyak projek-projek yang kita laporkan. That's why saya selalu mengajak cikgu mengubah. You dah ada projek, saya ada banyak projek yang saya buat di Raja Melewa, saya tukar dia jadi research. I convert my report to research. Hanya masukkan satu elemen saja yang membezakan, iaitu literature review. Ya, tinjauan literatur. Biasanya kita buat report, ini kita buat hari ni fasa 1, fasa 2. Itu laporan biasa. Orang tak tengok, you tak boleh angkat ya. Tapi kalau you ubah suai sikit, benda sama je, masukkan literature review sikit, dia akan menjadi satu bahan yang ilmiah. Ini yang kita nak tunjukkan nanti. Okay? Right, next. Ini satu lagi yang ramai yang saya kena betulkan. Okay? Kadang-kadang dia nak buat kajian tindakan, tapi dia tulis macam nak buat kajian eksperimen. Ada orang nak buat eksperimen tapi macam buat kajian tindakan. Benda ni macam apple dengan orange juga. Sebab kajian eksperimen ni adalah kajian yang paling reka bentuk yang paling otai sekali lah, yang lama yang lama. Kajian tindakan ni baru
Kalau dekat UK dulu tahun 70-an baru orang 8 tahun 80-an baru orang start buat PhD kajian tindakan. Okey, 80-an. Dia tahun 70-an dia start, tahun 80-an orang dah start buat PhD level. Okey, sebelum tu yang mirip ialah kajian eksperimen. Sebab kedua-dua dalam kajian eksperimen dan juga dalam kajian tindakan, kedua-dua ada intervensi. Both ada intervensi. Okey. Siapa tahu apa beza dia? Tulis jawapan. Apa beza intervensi dalam kajian eksperimen dan dalam kajian tindakan? Okey, boleh jawab? Okey. Ada variable. Okey, ada eksperimen, ada kawalan dan rawatan, okey. Alright, ada hampir-hampir dah tu yang jawab tu. Ada pun boleh ubah dia kata. Alright. Yang membezakannya adalah senang nak cepat. Intervensi dalam kajian eksperimen dia tidak diuji. Okey. Kalau dalam action kalau dalam eksperimen dia diuji. Dalam kajian tindakan intervensi ni kita tak uji dia. Dia tak ada uji. That's why dalam kajian tindakan dia tidak ada hipotesis. Ada juga saya yang tengok dalam bentang-bentang dia buat kajian tindakan tapi ada hipotesis. Okay, dalam kajian tindakan intervensi ni tidak diuji. Okay, the purpose of action research is not to test hypothesis. The purpose of action research is to improve practice. Tapi kalau dalam eksperimen dia nak uji benda tu. Saya selalu cerita macam kita nak baik rondang lah. Kan Gayo nak baik rondang. Saya nak cerita macam mana buat rendang Negeri Sembilan. Saya nak cerita saja. Saya kata rendang saya sedap. Ini cara buat dia, saya cerita. Itu kajian tindakan. Kalau buat kajian eksperimen, sejauh mana rendang ni menepati apa tu? Kajian tindakan rendang Negeri Sembilan. Kita nak sejauh mana dia. Jadi kalau kajian tindakan ni kita tak boleh kata macam apa tu? Kita buat generalisasi. Tapi kita kata saya buat sedap. Bagi saya sedap. Tapi you buat mungkin tak sedap. Pasal apa tak sedap? Saya punya genggam cili api macam ni. You punya tangan besar. Kan? Tapi saya buat sedap. You buat mungkin tak sedap. Bagi saya tak sedap. Tapi mungkin bagi you sedap. Sebab kita tak kisah. You nak replicate the study tak semesti you dapat rendang macam I. Rendang you mungkin pedas. Tapi you mungkin suka. Sebab tujuan kajian tindakan ni kita bukan nak buat generalisasi apa-apa pun. Kita nak cakap ni cara buat rendang. Sedap. Okey? Tapi mungkin tak sedap bagi you. Tapi kajian eksperimen ini kita uji dia. Itu sebab kita ada hipotesis. Ini yang saya tak minat dulu tu. Masa saya kecil-kecil dulu lah, masa mula-mula di cikgu. Bila saya dengar orang mentang, saya tidur. Saya tak faham. Saya tak faham. Jadi bila saya mula-mula saya dengar, saya seronok pasal dia macam cerita. Kan kita kan suka dengar cerita. Cerita macam mana kita buat rendang. Itu beza ya. Jadi dalam yang penting intervensi dalam penyelidikan tindakan tidak diuji. Okey? Okey, next. Ini konsep dulu ya. Kajian tindakan ni juga ada orang buat kecil level degree. Saya dulu ajar level degree. Saya pernah juga jadi coach untuk peringkat masters. Ada juga orang buat PhD peringkat doktor. Mestilah ada beza. Apa beza? Kajian tindakan peringkat PhD, apa beza kajian tindakan peringkat degree? Sebab kita jarang dengar orang buat kajian eksperimen peringkat degree. Kita biasa dengar kajian tindakan peringkat degree. Macam classroom research yang biasa. Siapa pula boleh jawab? Tulis kat tepi saya nak baca. Siapa tahu apa beza? Apa yang membezakan degree punya AR dengan PhD punya AR? Apa beza? Tulis jawapan nak baca. Cepat. Rendang. Itu jawapan mana? Apa beza? Cepat. Okey. Okey, ada yang jawab. Ada yang jawab betul tu. Wan Azizah. Pandai Wan Azizah banyak loop kata dia. Sampel, bilangan sampel. Tak apalah saya bagi jawapan. Okey. Kalau peringkat degree ni, masalah dia kecil. Ada masalah kecil.
budak tak boleh tulis rangkai, budak tak reti sepeh, budak tak reti benda kecil-kecil, benda yang boleh selesai seminggu. Itu sebab kajian tindakan kalau peringkat classroom ni boleh siap sebulan je. Pasal masalah dia kecil. Tapi kalau you ada masalah besar, apa masalah besar? Contoh. Contoh apa? Macam contoh you nak membudayakan PLC di organisasi anda. You rasa boleh selesai ke seminggu? Boleh? Kalau tak boleh selesai seminggu, itu level, mungkin kalau boleh masalah tu boleh selesai 3-4 bulan, itu mungkin peringkat master. Tapi macam kalau you nak membudayakan, you nak inculcate satu macam contoh PLC, budaya ilmu satu organisasi, itu mungkin setahun. Setahun pun tak tentu. Itu sebab orang buat PhD ni cuti sampai 3 tahun pasal dia nak selesaikan masalah besar. Jadi cabaran itu besar. Cabaran. Jadi yang kita nak buat pandemik pedagogi ni tak adalah sampai tapi kalau mungkin you ada satu macam mana nak selesaikan masalah misalnya co-curriculum, nak laksanakan co-curriculum dan sukan. Tahun ini sejarah tau, MSSN tu semua mana boleh buat. Pemain rugby semua tak boleh main. Tapi kalau macam ada orang ada satu intervensi, cara nak melaksanakan sukan waktu pandemik ni, itu mungkin level PhD tu. Kan? Jadi kita tengok, kalau masalah tu besar, yang memerlukan masa yang panjang untuk kita nak selesaikan masalah tu, nak cope with the issue, itu peringkat kedoktoran. Jadi itu sebabnya bila kita buat proposal, nak pergi hantar untuk nak dinilai sama ada layak tak layak, kalau masalah kecil, dia tak cukup standard. Sebab kadang-kadang saya bila menilai orang punya tesis untuk bias beasiswa dan sebagainya, kita tengok the problem tu not challenging enough. Tak cukup besar untuk PhD. Pasal PhD ni kita bagi 3 tahun cuti. Ada 4 tahun. Okay. Itu sebab pemilihan isu atau pemilihan cabaran tu sangat penting. Dia menentukan level mana. Jadi yang kita nak buat ni, pasal kita nak buat ni 3 bulan je. Okay. 3 bulan. Jadi masalah classroom saja. Fokus kepada classroom. Contoh apa? Macam mana nak buat eksperimen. Katalah cikgu sains. Macam mana nak buat eksperimen, apa benda eksperimen sains lah. Waktu pandemik ni. Macam mana cara? Itu level kita. Macam mana nak ajar keseimbangan daya contoh waktu pandemik ni. Cari spesifik topik. Okay? Jadi kita punya peringkat yang kita boleh selesai dalam masa seminggu, 2 minggu begitu. Ya, jangan besar-besar sangat masalah. Okay, next. Kajian tindakan ni juga ada yang buat seorang-seorang. Classroom pun boleh, tak ada masalah. Saya banyak masa saya cikgu dulu saya banyak buat banyak ni, kecil-kecil je. Biasanya bila kita nak interview, kita bubuh dalam file kita tu kan, banyak bahaman. Ya. Ada juga yang sekolah, melibatkan sekolah. Macam panatia ke, pentadbiran sekolah ke, nak kaji macam mana nak atasi ponteng, macam mana kita nak ajar budaya penyayang. Ini sekolah. Tapi ketika saya sebagai master trainers untuk peringkat Malaysia, saya banyak menggunakan kaedah nationwide ni. Contohnya contohnya sebagai jurulatih utama SISC dulu. Saya jurulatih utama SISC peringkat Malaysia. Saya buat projek yang melibatkan saya kena pergi satu Malaysia. Asalnya projek latihan ke jurulatihan SIC. Tetapi bila saya pergi ke jurulatih, saya interview cikgu, saya interview SIC, saya ada banyak data-data. Apa saya buat? Saya convert. Saya tukar, saya masukkan saya tukarkan dalam bentuk kajian. Saya buat, dia kata the purpose of the study is to describe the process of coaching. Contohnya apa saya buat gitu to help to improve the teaching and learning of the underperforming schools in Malaysia. Saya jadikan benda sama je laporan saya buat, tapi saya nak ilmiahkan dia. Saya tulis dalam bentuk penyelidikan sebab ini melibatkan satu negara. Saya dah bentang sampai Turki, sampai UNESCO, saya bentang kertas itu. Ya, macam mana kaedah coaching untuk bantu underperforming students in the underperforming schools. Ya, itu maksud dia tengok
level mana ya. Yang anda nak buat sekarang ni yang individual action research. Ya, yang you punya classroom sendiri. So far ada soalan ke? Ada soalan tak so far? Sebab kita, yang saya pun tak pernah mengajar pakai Google Meet ni untuk tuan-tuan. Barulah ni first time. First time. Ada yang tanya apa ni, apa tu, bagaimana level master. Level master ni sederhana lah. Level master ni kalau isu dia tu dalam boleh selesai dalam setahun, tu master lah. Okay? Ataupun 5 bulan ke, dia lebih kecil sikit. Ada soalan lagi? Okay, saya teruskan Okay, next. Syafiq, next. Next, Syafiq. Mana pula Syafiq pergi ni? Okay. Alright, ini sebenarnya definition ni saya tak mau cerita lah ya. Pasal ini dah banyak sangat ya. Dia kata, macam mana kita nak improve quality of action. Ni yang famous lah yang saya ambil, yang saya minat dengan sebenarnya SOMAC ni. Saya banyak berguru dengan SOMAC sebenarnya. SOMAC ni lah yang guru saya ketika saya buat PhD, yang saya banyak email kat dia. Saya guna dia lah, dan saya banyak guna Chemistmat Target juga. Okay. McNiff pula. McNiff ni pantang dia. Pantang McNiff ni, dia kata no pre-test and post-test for action research. Banyak sangat orang buat AR, dia mesti nak pre-test, post-test macam experiment research. McNiff memang marah ni. Ya. Dia sangat marah. Dalam AR tak ada pre and post-test. Ya. Apa dia kata action research? Evaluating your practice. Tengok balik kita punya amalan. Okay. Identify areas yang you need improving. Cari jalan. Find ways to improve them. Itu AR. Satu lagi, SOMAC kata, macam mana research ni, dia kata, to support practitioner. Kita lah, untuk cikgu, support cikgu, coping with the challenges. Ini yang sedang kita hadapi sekarang ni. Action research is to support practitioner researchers. Practitioner researchers tu cikgu-cikgu. We are classroom researchers. Coping with the challenges. Okay. And carrying through innovation in a reflective way. Ini yang kita nak buat. Okay. Dalam projek ini. Okay, next. Cukuplah tu. Ya, cukuplah tu. Next. Ini pun satu lagi juga. Ini kita nak tengok. Ya. Ini some of the basic differences. Kalau kita tengok, purpose action research is to improve practice. Okay. Kalau kajian biasa is to test hypothesis. Satu improve practice, satu test hypothesis. Satu diuji intervensinya, AR tak diuji. Itu sebab dia hanya improve practice, test hypothesis. Tak ada apa-apa hipotesis dalam kajian tindakan. Okay, di segi design dia mesti local setting. Tak ada nak kawal-kawal, tak ada. Okay, dia boleh bertukar. Kalau kajian biasa, you fix. You macam ni, you nak, you kena ikut. Proposal cakap ya. Dari segi subjek, siapa? Sebab kita ni tak ada sampling. Tak ada sampling, sampel-sampel dalam kajian tindakan. Sebab kita mengkaji diri kita sendiri. Kita adalah subjek. Okay. Kita mengkaji diri kita. Tapi kalau kajian biasa tu, kita ni sebagai penyidik tak terlibat. Kita mengkaji benda lain, orang lain. Dan ada kaedah-kaedah. Kalau through eksperimen, you tulis secara rawak. Kalau tak boleh, mungkin you buat puasa dan sebagainya. Dari segi kaedah, tu dia kata, that's why bila kita kaedah ni, dua jenis analisis ya. Untuk kajian tindakan, kita hanya guna analisis deskriptif. Analisis ni ada dua. Satu analisis deskriptif, satu lagi analisis inferensi. Ya. Untuk kajian tindakan, kita hanya guna analisis deskriptif sahaja. Paling hebat tu pun peratus tu lah. Itu sebab masa PhD saya gundal aja. Simple. Kalau kajian biasa ni, you kena T-test ke atas. Ini inferensi. Okay, inferensi. Dan juga kalau kita buat kajian tindakan, kita guna bahasa biasa-biasa je. Tak ada kesignifikan, tak signifikan. Itu semua bahasa bombastik untuk kajian-kajian biasa. Okay.
Ini basic. Ada apa nak tanya ke? Oh ya, masa okay, next. Oh, cepat ni ya, masa berlalu. Cepat, next. Itu sebab dia kata, saya kata tadi, bila kita buat kajian deskriptif ni, kita cerita tadi macam mana nak buat rendang. Aku tak uji pun rendang aku sedap ke tak sedap ke. Aku rasa sedap je. Okay, kita tak boleh, keputusan kita, finding kita tu tak boleh digeneralisasikan kepada kumpulan lain. Jangan paksa orang suka rendang awak juga. Tidak digeneralisasikan. Next. Kalau kita tengok arrow, tekan arrow tu. Tekan arrow, next. Kalau kita buat kajian konvensional, kita ada populasi, kita ambil sampling. Mungkin secara rawak kita ada sampel dan kita jalankan intervensi kita ni kepada sampel dan tekan lagi satu kali Syafiq. Dan kita dah buat kepada sampling tadi dan keputusan kita tu kita boleh generalisasikan balik kepada populasi. Ini yang dikatakan pendekatan kajian inferensi. Ini hanya untuk kajian eksperimen. Walaupun bendanya tadi macam sama, dua-dua ada intervensi. Okey? Nah, ini maksud ya. Jadi untuk anda nak buat kajian tindakan ni, ikut aja saya punya resepi ya. Kita akan mula dengan refleksi. Nanti lepas ni saya akan tunjuk macam mana nak tulis refleksi. Okey? Macam kita senang saja. Kita dah fokus dah kepada pandemik. Tak payah dah fikir benda-benda yang lain tu. Alright? Refleksi ni saya akan tunjuk. Lepas tu kita buat planning. Planning ni dah kita buat plan ni. Macam saya lah buat plan ni. Kita buat Google Form. Kita iklan. Kita ambil. Ni antara kita buat perancangan itulah. Macam mana kita nak dapatkan kelas. Kita dapat partisipan yang itu. Okay? Bila kita dalam perancangan tu biasanya kita buat dia punya, cari dia punya literature review. Kalau kita dalam kelas, kat sini lah kita buat lesson plan ya, untuk kita laksanakan kita punya intervensi. Dah kita buat dia punya lesson plan, kemudian kita tindakan. That's why dalam kajian kita ni nanti, anda akan lakukan tindakan ini semasa pandemik. Tetapi saya lebih suka sekiranya anda dah buat pun intervensi ini. Sebab PKP dah sebulan kan. Anda dah buat dah ada dah intervensi, dah ada dah gambar-gambar, dah ada dah dokumen-dokumen tu. Cuma sekarang saya nak tunjuk macam mana kita nak susun dia jadi satu kajian tindakan yang menarik. Okey? Sebab anda mungkin dah ada pemerhatian ya. Okey? Macam mana nak mula? Okey, next. Next. Nombor 1 nak tulis refleksi. Macam mana nak tulis refleksi? Keluarkan semua soalan tu. Nombor 1 you kena tulis. You kena tulis nombor 1. Apa cabaran yang paling you nak selesaikan yang berkaitan dengan PMP tadi? Contohnya apa benda Macam mana? Pasal katalah you nak buat eksperimen. You ajar sains. Benda ni kena buat eksperimen. Macam mana you nak buat eksperimen waktu PKP ni? Itu mungkin cabaran. Okay? Yang you tengok. Biasanya kalau saya ajar orang, saya tengok, saya kata macam ni. You tengok you ajar apa? Ajar matematik. Ada berapa bab? 1 sampai, katalah sampai ada 5 bab. Dalam banyak-banyak bab ni, yang mana yang susah sekali kau nak ngajar? Yang mana you problem nak ngajar? Contoh you problem bab keseimbangan daya. Fizik, yang itu. Yang itu yang kau nak buat kajian tindakan. Yang itu kau nak kaji. Macam mana cara nak ngajar keseimbangan daya ni? Macam mana nak ngajar persamaan seimbang kimia ni? Contohlah. Okay? Itu yang nombor 1 sekali you tulis. So kadang-kadang orang tak tahu macam mana, apa nak mula nak tulis ni. How do I write? What to write first? Ini benda yang you nak tulis. Okay? You tengok, sebab bila kalau you mengajar tu susah, you tak confident nak ajar, percayalah anak murid pun susah nak dapat. Macam contohlah saya ni tak berapa faham sangat kajian, tahu sikit-sikit je kajian tindakan. You rasa you faham tak apa saya ajar? You pun tak faham. Kalau saya tak yakin nak mengajar ni, you pun tak yakin nak dapat. That's why kalau apa tu dia panggil apa mastery learning punya falsafah. Dia kata semua pelajar normal akan berjaya sekiranya pengajaran cikgu berkualiti. Macam mana nak dapat yang berkualiti? You mesti tahu in and out cara nak ajar benda tu. Sekarang ni kita dah tahu dah macam mana kita nak ajar benda ni waktu PKP. That is the challenge. Okay, you pilih lah. You pilih you mengajar subjek apa, you tulis.
Kalau apa, you please comment sikit please comment apa yang saya cakap ni, komen sebelah sana ada soalan ke ya. Yang kedua, why is it a challenge and what is the cost? Biasanya kalau dalam kursus yang biasa saya akan tunjuk macam mana guna RCA method, root cause analysis. Okay, root cause ni macam-macam lah, ada pakai apa tu, the 5 why tanya 5 kali, ataupun you buat tulang ikan tu ke ya. Tapi yang ini senang lah, because kita ni puncanya pandemik tu. Itulah puncanya. You fikirkan, why is it, kenapa ia cabaran kat you? Apa punca dia? You buat analisis sedikit, then how do you feel about it? Because kajian tindakan ni dia mesti ada elemen you punya perasaan. It involve your feelings ya. Involve your feeling. Kemudian nombor 4 ni, tengok dia punya word. Okay. Cadangkan bagaimana anda sendiri boleh berubah. AR ni, kita bukan nak ubah orang. Banyak dia kata, saya budak tak dapat maka saya nak untuk belajar. Bukan. Sebenarnya kalau kita tu bagus, kalau saya ni bagus kajian tindakan, barulah saya boleh bimbing. Itu saya confident. Bukan saya nak perasan lah, saya shock jugalah. Kan saya boleh, ada murid saya yang buat PhD yang dalam saya hasilkan murid yang hebat dalam AR. Itulah guru yang hebat. You boleh hasilkan orang yang lagi hebat pada you. Itu guru yang hebat ya. Jadi macam mana you berubah? So this is the intervention lah. You fikir macam mana nak buat? I nak buat, you nak buat Google Classroom ke, I nak pakai Meet ke, nak pakai apa ke, I nak buat model ni ke apa. Mula-mula fikir lu. You fikir, you nak bukan fikir budak, dia bukan pelajar sepatutnya, tak, sepatut tu potong. Macam mana? Patut I buat macam mana I buat macam ni ke? Itu yang penting ni buat literature review tu. Kat sini nombor 4 ni. Okay? Dan akhir sekali tulis dengan jelas. Ini nak buat lesson plan tu, bahagian perancangan. Okay? Kat perancangan, nombor 4 ni masa perancangan. Dan nombor 5 tu, kita buat dia punya lesson plan tu lah dekat perancangan tu ya. Dan bahagian lepas cabaran tu, lepas refleksi tadi, you plan kan? Okay, next. Okay, bila anda dah tulis tu, maknanya anda sudah pun bermula, anda dah masuk pun gear 1. Alright. Sekarang ni bila dah siap dah refleksi tadi, dah tahu dah nak macam mana ni, nak ajar buat eksperimen ni waktu pandemik ni. Okay. Maka kita nak tulis. Macam mana nak tulis? Ini yang masalah saya tengok bila orang buat kajian tindakan. Dia tak tahu nak tulis the purpose of the study. Banyak purpose of the study. Tu mengkaji, tu melihat, tu sejauh mana ya Allah ya. Dia kena mula dengan perkataan tujuan kajian ini adalah untuk, kalau bahasa Inggeris, the purpose of this research, of this study is to describe. The word is describe. Kalau cakap Melayu dia, mendeskripsikan ataupun tujuan kajian itu menerangkan, untuk menghuraikan, menjelaskan. Ini dia punya kata kerja. Menghuraikan apa? Okay, PDP, eksperimen sains tajuk lampu apa benda ke. Okay, saya tak tahulah apa benda yang kamu nak ajar tu. Saya pernah lama dah tinggalkan subjek dekat ni. Macam tujuan saya tadi, macam tujuan kajian kami yang kita buat dengan you all ni, macam mana kita nak diskusikan kaedah coaching menggunakan teknik coaching untuk membimbing guru-guru berjalankan kajian tindakan. Okay? Menggunakan teknik. Jadi teknik teknik ni yang you kena bagi eksklusif nama yang khas. Apa yang you buat tu? Ada orang kata teknik, ada orang kata teknik tapak kaki karti lah. Sampai international, mana tapak kaki karti ya. Saya bimbing seorang pelajar. TKK. Sampai famous TKK tu. Ya, dah dapat macam-macam inovasi teknik TKK. TKK tu apa? Tapak kaki karti. Di sinilah dia punya unik, yang benda you nak jadi yang komersial nanti yang kita nak jual tu. Itulah teknik. Itu sebab kajian tindakan ni dia menarik sebab dia ada elemen inovasi tu. Ini akhirnya, mula-mula dia dalam kajian dia ada intervensi. Okay. Lepas tu dah habis, dia akan jadi inovasi. Ini benda yang kita boleh jual. Okay. Saya tak berapa suka apa hubungan ni dengan ini. Saya peduli apa dia ada hubungan ke tak ada hubungan.
Kalau dalam kan saya tak minat. Bila saya dengar orang mental saya tak minat. Kan. Saya nak saya kurang-kurang ni saya dapat makan rendang yang sedap. Okay, ada produk dia. Okay, jadi bila dah ada, jadi anda isi je tempat kosong tu, nak cepat siap. Anda isi tempat kosong tu, okay, kemudian kita tukar saja dia jadi. Because every research ada research question. Ada juga orang tak buat research question tapi saya suka je. Kajian tindakan ni pun ada banyak-banyak style. Ada orang tak nak buat research question tapi saya suka. I have a research question because in any research, you must answer the research question. Okay, you must answer the research question. Questionnya usually saya cadang untuk menggunakan perkataan bagaimana because you are describing konsep pula. You are describing proses. Bila nak menghurai proses, dia macam mana nak buat rendang kan, bagaimana nak buat rendang ni, bagaimana nak guna bagaimana nak membuat rendang menggunakan kaedah Negeri Sembilan. Tak ada minyak tu. Itulah kajian. Jadi nanti saya akan buat YouTube lah macam mana saya buat rendang pakai Negeri Sembilan punya. Tak ada pakai minyak. Okey? Macam tu. Okey, next. Masa pun nak tamat dah ya. Next lagi cepat. Ni contohlah masalah dia nak buat eksperimen. Ada je ni slide ni. Macam mana nak buat eksperimen sains. Okey, jadi tujuannya mendeskripsikan proses menjalankan eksperimen apa benda menggunakan teknik apa benda-benda. Okey? Soalannya bagaimana? Okey, next. Ini latihan lah. Nanti anda boleh cubalah. Okey, contohnya ini adalah saya ambil student saya punya kerja. Student saya masa saya ajar group matematik dulu. Ini degree level punya contoh. For example, dia kata using value box separator in doing addition. Ini dia punya intervensi lah. Jadi tujuan kajian dia macam mana? Tujuan kajian dia, the purpose of this study, tunggu, sebelum. Okay, saya tunjuk beberapa contoh. Tunjuk tadi yang contoh matematik tadi. Okay, ni. Okay, stop Contohnya, tujuan kajian ni untuk proses apa tu? Doing addition apa? Teknik menambah menolak. Saya pun tak tahu apa benda ni. Ni matematik tahun berapa entah. Menggunakan teknik value box separator. Macam mana nak ajar campur ni menggunakan value box separator. Okay. How to make sure their learning process is going. Okay. Memorizing table using magic square. Ni macam mana tujuan kajian ni untuk menghuraikan teknik apa ni timetable memorizing timetable menggunakan magic square method. Macam itulah. Dia ada dia ada problem dia tu, ada cara dia tu. Cuma nanti kita nak huraikan macam mana dia buat je. Okay, next. Ni latihannya lah. Lepas tu kita nak kenal intervensi. Macam mana nak tahu intervensi ni? Mana nak cari? Biasa saya tanya murid. Dia kata, macam mana you nak cari intervensi, nak dapat mana? Tanyalah budak, tanyalah cikgu. Cikgu tak tahu, kawan tak tahu. Tanya saya lagi tak tahu. Tanya kat mana? Biasanya kita tengok, mungkin pandemik ni you tak ada pengalaman. Kan? Tak ada pengalaman. That's why you kena, macam saya selalu saya suruh Google lah. Baca, Google, kan? Kita buat professional di sekolah, bincanglah dengan cikgu-cikgu. Biasanya idea ni kadang-kadang datang masa-masa mandi, masa bawa kereta, kan, masa you tengah relax-relax, boleh tengok research orang, benda-benda ni kadang-kadang dapat ilham, untuk mungkin pandemik ni mungkin you boleh Google kat mana nak Google, apa you nak cari, you kena cari teaching using technology, for example. Teaching mathematics using internet. You katalah macam mana nak buat eksperimen tadi. You mungkin nak buat guna demonstrasi. Apa apps yang senang untuk ada boleh masuk video dalam pengajaran. Boleh masuk ya. Mungkin pakai Flip ke, pakai blended learning ke.
Mungkin kita boleh guna teknik blend. Di sinilah kita mula berimajinasi. Okay. Ada apa? Jadi nak idea tu dapatkan daripada mungkin kajian orang lain, pembacaan, bincang ataupun ilham sendiri. Ini beberapa contoh lah anda boleh dapatkan idea untuk intervensi. Next. Okay, remember, next. Actual research, dalam actual research, perkataan yang diharamkan adalah membuktikan. Saya cukup pantang ada perkataan membuktikan. Tak ada. Sebenarnya any research, it is not to prove. Kalau buat eksperimen pun kita kata kita kata hipotesis terima ataupun ditolak saja, tak ada bukti-bukti ya. It is actual research is actually to improve practice, not to prove ya. Ini saya selalu saya tegas pada murid saya lah. Next. Habis dah kot. Next. Ya, saya selalu katalah kalau saya tengok wayang, saya sukalah tengok cerita Hindustan tu. Pasal apa? Kush-kush ni cerita apa ni? Cerita kush-kush Tahir ke? Sebab kenapa cerita Hindustan ni menarik? Saya tak suka sangat cerita-cerita macam ni. Cerita nafas cerita. Sebab apa? Kalau tengok cerita Hindustan ni, dia orang banyak action. Kita pun seronok tengok. Mai tumsi PR Kartio, dia cakap I love you tu sampai 13 baju dia tukar. Action, penuh action. Itu yang seronok. Ya, daripada yang cerita biasa ni, saya tak berapa. Pasal dia banyak cakap je, tak ada action. Itu yang menarik ya. Action. Okay, next. Ini tak apalah, ini analogi saja. Next. Ada lagi tak? Next. Ada lagi? Itu saja. Alright. Habis tutup apa ni ya. Jadi saya memang target habis pukul 11 ya. Bila online ni tak lama-lama. Ya, boleh lama-lama. Okey, habis. Sekarang kita minta Dr. Syafiq Aiman beri sikit komen tentang apa yang saya cakap tadi. Silakan. Sementara saya rehat sekejap. Silakan. Satira. Oh, saya ditanyakan soalan pula. Ada apa-apa yang nak tambah lagi untuk introduction ni? Okay. Assalamualaikum. Dengar ke? Okay. Saya ada letak dekat notes kat situ on apa bahan dekat mana nak construct research questions tu. Ada saya share untuk just dia ada satu contoh di mana dia ada apa yang kita nak research participation in classroom. So dia tunjuk macam mana nak soalan-soalan yang boleh ditanya tu. Ada share lah. Okay, yang saya bagi tadi tu contoh. Sebenarnya untuk memudahkan berita. Sebenarnya ada banyak cara. Itu ada link dia bagi link Ada link kan? Nanti boleh tengok situ. Okay? Thank you. Okay, silakan Syafiq pula. Apa lagi nak tambah? Ni pasal Syafiq ni saya suka pasal dia yang terbaharu ni, versi terbaru. Saya ni cerita lama. Dia ni yang baru. Jadi tambahlah sikit. Tak adalah. We just hope that bila fikir tentang pandemic pedagogy ni, like some of the chats yang kita baca dekat sini, banyak masalah tentang penggunaan internet and things like that. And then kita view bahawasanya pandemic pedagogy ni bukan hanya bergantung pada macam penggunaan internet. So banyak lagi intervensi lain yang boleh kita buat sebab learning is not just happening between face to face. Mungkin kita juga boleh buat pentaksiran ataupun penilaian dari segi distant teaching and learning. So we feel that many of the teachers out there yang banyak ada tentang suara saya tenggelam banyak teachers out there yang telah banyak pun melakukan intervensi, tapi benda ni banyak yang tak banyak tenggelam, banyak yang tak dibawa ke hadapan. So this project is very kita mempunyai aim yang sangat besar. Kita mahu yang macam Dr. Zaila cakap, kita mahu terbitkan buku, and then kita nak bimbing educators untuk keluarkan jurnal berwasik, dan perhaps kita boleh bawa
diorang ke ke peringkat antarabangsa ataupun macam mana nak present in international conference. So this is a good opportunity that perhaps you will stay sebab kita akan mentor. If you don't have, for example, like resources yang kita boleh provide kan, sebab for example like jurnal-jurnal yang mungkin tidak dapat subscribe, mungkin kita boleh supply all the resources and things like that. So it just really, I think apa yang kita harapkan adalah is the passion of doing the action in this action research, because the rest of it kita boleh support dari semasa ke semasa. And then for example like because we are doing like step by step, kita tak tahu siapa yang mungkin dah ada pengalaman dalam buat action research dan mungkin siapa yang belum ada pengalaman, dan mungkin ada juga yang for example like tengah buat for example master study, and then this is very good opportunity for you. Bukan saja kita buat dalam action research yang berskala kecil, tapi kalau you buat dalam for example like if you are doing master study, you should be bringing your action research tu ke tahap yang lebih tahap tinggi lah. So in doing that, banyak peringkat yang kita boleh tunjuk. Sebab for example like Dr. Zaila and Dr. Sarah and me myself, we all doing action research for PhD. So tahap tu kita we know that macam mana untuk bawa benda tu ke peringkat yang lebih tinggi. Okey. Sekarang saya buka untuk soalan Alan. Okey, sekarang ni saya setuju dengan Dr. Syafiq tadi. Ramai yang beranggapan bila pandemik dia akan pilih benda online, ya, macam internet, mesti ada internet. That's why sekarang ni macam contoh kita buat flip learning. Kalau cikgu biasa buat flip learning, kita boleh videokan cikgu punya pengajaran, okey? Dan kita boleh guna secara blended, ya, maknanya bukan menggunakan internet, ya, offline mode. Mungkin boleh fikir dari aspek itu, ya. Jadi tak mesti, jadi yang kalau ada internet tak ada masalah. Mungkin ada apps yang tertentu yang tuan-tuan jumpa yang boleh guna. Yang ini yang kita nak highlightkan. Sebenarnya why it is important kita share kita punya sharing activities ni. Kita nak orang cikgu-cikgu di luar sana tiru kita punya, replicate kita punya. Itu kalau dari segi macam saya sendirilah. Itu kita kata ilmu yang dimanfaatkan ni sangat penting untuk kita lah, Islam especially. Ilmu ni manfaat, orang lain boleh dapat manfaat. Okay? Mungkin dapatannya tak sama macam kita buat, ya. Tapi yang penting sekali kita aware tentang amalan kita nak improve amalan kita. If we improve, kita berkualiti, insya-Allah dia ada direct relationship tu. Kalau kita berkualiti, insya-Allah murid yang normal akan berjaya. Kita kena keep on. Anak macam orang dah 20-30 tahun experience, benda 1 tahun experience tu diulang 19 tahun. Benda yang sama. Kita tak nak. Kita nak kita biasa improve kita punya practice. Tak boleh cara ni, buat nak kita buat cara. Orang lain buat macam mana? Kalau you tak share, macam ni kita nak rujuk. Jadi kita nak, kalau boleh, kalau kita ada dah satu dokumen pandemik pedagogi, ada buku ni, kita boleh bantu ramai orang di sana. Kalau kita bantu secara direct, bagi dia ilham, bagi dia inspirasi, kita inspire more people embark on this action research. Jadi saya sudah di situ. Saya sekali lagi ucap terima kasih kepada Dr. Zaila, saya nak tambah sikit ya untuk saya nak tambah untuk nak rumuskanlah untuk next workshop. Okey. Boleh dengar semua? Daripada, terima kasih Dr. Zaila. Saya pun belajar balik penerangan yang sangat santai, I would say. Orang tak takut lah dengan action research. Alamak, boleh ke tu? Oops. Are you all with me? Dengar tak? Hello?
Sila. Ya, Okey. jadi saya nak rumuskan projek kita ni ialah on pandemic pedagogy. So our main issue is pandemic pedagogy. Tak boleh lari daripada isu besar kita tu. That is the main issue. Kemudian kita narrow down kepada isu tersendiri, your individual issue. Maybe if you are an English teacher, so how do I encourage participation among my students during PKP ni through online learning, for instance. Okay, so that is you narrow down your issue. Cikgu Maths pun mesti ada isu tersendiri. And we believe that because this is already PKP 4, so isu tu dah pun di-identify, intervention pun dah di-identify. Alright, so and how do we deal with these new norms? So the dealing of new norms berbeza mengikut konteks. So this is how our paper later will be different from one another, because your context could be a very remote area in Sarawak. My context is just IPG, where my students do not have problems with online access. They don't have problem with their internet connection. Okay, so ada konteks yang memang budak tak ada internet connection langsung. So that is where our context will be different. And that is why we do not restrict to this project to online learning. Kita we are more to distance learning. So how do we cope with this distance learning? Some will cope through online, some will cope through gaya adabi macam Dr. Zailah cakap tadi, post lah semua. That is creativity. And some will ada cikgu yang letak dekat Facebook, because Facebook, WhatsApp, Telegram ni is lighter kan. So akan cope dengan cikgu sendiri explain and then letak dekat Telegram, letak video tu dekat so there are many ways that you cope. So this is where we see the difference in our project. And my expectation for our next workshop, now we sound very macam pushy Dr. Zailah, because kita nak project kita end by September, before September. Okay, so kena masuk gear 5 terus. We have Google Classroom where you can submit your reflection. Of course, we will not be able to read all the reflections, but I will pick and choose for my next session. The reflection tu lengkapkan dan ada soalan how tadi kan. So how tu huraikan intervention. If you already have the intervention, which I believe semua orang dah ada sebab kita dah lalui PKP 4 dah, huraikan intervention tu step by step. So dari situ I can help you during workshop 2 to menghuraikan your data collection method and data analysis method. Otherwise, it's quite difficult for me to start from zero if you don't submit your reflection and also your intervention. Okay, I think that's about all from me. Yeah. Okay, thank you. Thank you, Dr. Satira. Yeah. I think I just shared the files of the assignment that well, it's very little assignment. Kita bukannya nak check assignment tu, tapi kita nak, you know, that's a guideline macam mana you nak tulis all the reflection, apa yang tugasan pada workshop pertama ni. Because if you wanna us to help you, so you can create a bit of, you know, the task to get you started. So kalau you macam even though struggle to get to that point, you can just simply ask us, and then I would be very happy to read it anyway, and then probably check your writing and whatever. And then as what Dr. Zailah said, this is not conventional study yang you memerlukan bahasa yang bombastic. It's all about storytelling. It's all about your story. Macam mana you nak menceritakan pengalaman you masa PKP and things like that. So file tu kita dah share dekat Telegram Dr. Zailah, and then we will follow up with that. Yeah, we will. Okay.
Okay, thank you Dr. Satira and apa. Jadi